Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Nasrullah bin Nasir, dan saya ingin membentangkan tentang personality religiosity atau dikenali sebagai penghayatan agama dan aspek kerohanian dalam penghayatan agama menurut Imam Al-Ghazali. Saya bersama kawan saya Hamka bin Hayat atau Ismail. Personality merupakan satu cabang psikologi yang mengkaji kepribadian dan proses individu lain yang menjadikan kita manusia. Religiosity pula adalah merujuk kepada penghayatan hidup beragama. Ia juga merujuk kepada penerapan asas agama melalui modul religiosity yang lebih mengutamakan aplikasi dan penghayatan agama. Penghayatan agama pula dari segi bahasa, penghayatan berasal dari hayat, iaitu perkataan Arab bermakna hidup. Manakala kata kerja menghayati memberi maksud, mengalami dan merasai atau meresap ke dalam jiwa. Penghayatan berarti perihal menghayati, perihal mengalami dan merasai dalam batin. Perkataan agama pula berasal dari perkataan Sanskrit, iaitu gabungan bermakna tidak dan agama bermakna kacau, menjadikan agama memberi maksud peraturan atau tidak kacau. Sesuai dengan itu, orang ini beragama dikaitkan sebagai manusia yang memiliki ketenangan zahir dan batin. Konsep penghayatan agama dalam konteks Muslim merupakan penghayatan Islam. Ini kerana keagamaan memberi maksud keislaman. Islam secara umum dijelaskan sebagai mentauhidkan Allah, tunduk dan patuh kepada perintah Allah dan larangan Allah tanpa bantahan. Al-Qardawi menggambarkan konsep penghayatan agama sebagai menghayati agama dalam segenap aspek, berhadapan dengan penuh menyeluruh berdasarkan pengertian menghayati akidah sebagai pegangan hidup, ibadah sebagai amalan hidup, syariah sebagai peraturan, dan pertimbangan hidupnya aspek kerohanian menurut Imam Al-Ghazali. Di segi bahasa, kerohanian adalah dari kata dasar rohani yang membawa arti bahagian dalam manusia yang berperasaan dan berkemahuan. Menurut Imam Al-Ghazali, kerohanian adalah menyentuh persoalan dalaman dan kejiwaan manusia yang berkait dengan kalbu, roh dan akal. Semua unsur tersebut mempunyai dua makna, iaitu makna zahir dan batin. Kalbu adalah segumpal darah yang ada padanya baik dan buruk, yang memberi kesan kepada jasad seseorang. Roh adalah yang ada dalam jasad manusia. Roh bukanlah jismi dan bukan pula jasmani, ialah pembimbing dan pengatur manusia. Akal pula ialah sesuatu sifat yang boleh membezakan di antara manusia dengan haiwan dan makhluk lain. Akal yang segala ilmu dan pengetahuan yang dapat memastikan suatu kemungkinan terhadap perkara-perkara yang mungkin dan kemustahilan terhadap perkara yang berbentuk mustahil. Kita baca dulu untuk saya bentang dan saya serah kepada Hamka. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hamka bin Hayat. Saya ingin menyambung topik yang dibincangkan oleh kawan saya tadi, iaitu tentang aspek kerohanian melalui ilmu. Di dalam Ilyah Al-Ghazali menjelas fungsi ilmu sebagai pembekal kepada hati dan manfaat yang akan dicapai oleh seseorang kepada rohaninya. Oleh kerana pentingnya fungsi ilmu kepada pembentukan rohani, beliau memulakan dengan bicarakan tentang ilmu dan makrifah. Kemudian antara pandangan Imam Al-Ghazali ialah kelebihan ilmu apabila mampu membawa rasa takut kepada pemiliknya dengan memetik ayat 28 surah Fatih yang bermaksud sesungguhnya yang takut akan Allah dari kalangan hamba-hambanya
adalah ulama, yakni ilmuwan. Ini kerana dengan ilmu seseorang dapat mengenali Allah, beribadah dan mengagungkannya serta membuahkan taat dan menghalangi maksiat. Okey, untuk aspek kerohanian melalui keyakinan, menurut Al-Ghazali, sangat penting bagi seseorang memahami dengan penuh keyakinan tentang makna dan isi kandungan syahadah, iaitu bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Kerana keyakinan tersebut dapat mendukung sunnah di samping terpelihara dari pengaruh golongan sesat atau ahli bid'ah. Seterusnya, ia juga mengandungi keyakinan tentang kewujudan zat, sifat dan segala perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala dan keyakinan tentang kebenaran Rasulullah SAW, termasuk keyakinan kepada semua perkara yang didengar melalui pengajaran agama, iaitu sam'iyat. Kemudian ialah aspek kerohanian melalui ibadah. Di sini di dalam Ayyuha Al-Walad, Al-Ghazali memulakan pandangan berbentuk amaran tentang tanda-tanda berpaling Allah kepada seseorang hamba, ialah apabila ia sibuk mengerjakan sesuatu yang tidak ada kena-mengena atau tidak mustahab baginya, di samping menjelaskan bahawa jika berlalu waktu dari seseorang hamba dalam keadaan ia mengerjakan sesuatu yang selain dari tujuan sebenar ia dijadikan oleh Allah di dunia ini, maka layaklah nanti ia ditimpa penyesalan yang panjang. Kemudian ialah hikmah solat dan berpuasa. Solat memberi kesan besar kepada kesejahteraan kerohanian seseorang kerana ia tunggak keyakinan dan merupakan jalan utama untuk mendekatkan diri kepada Allah. Menurut Al-Ghazali, segala pergerakan, perlakuan dan amalan zahir berkait dengan solat, bermula dari azan, takbir dan hingga ke salam, kesemuanya mengandungi rahsia tersendiri untuk tujuan pembersihan jiwa dan pembentukan pribadi manusia. Kemudian ialah hikmah bersuci. Allah menganugerahkan ibadah kepada hamba-hambanya dengan kebersihan dan menjadikan air untuk menyucikan aspek zahir. Kebersihan dan kesucian zahir bukan matlamat akhir, bahkan jalan permulaan bagi menuju penyucian batin. Kesucian tidak sekadar membangun aspek zahir melalui pembersihan dengan menyiram air, bahkan mengandungi hikmah untuk mensucikan segala rahsia hati. Aspek kerohanian melalui etika. Al-Ghazali turut memberi perhatian kepada perkara lain seperti etika yang turut memberi kesan kerohanian seseorang. Ini kerana semua etika dan peraturan dalam kehidupan mesti dirujuk dan berdasarkan kepada agama segala adab, kepribadian dan cara-caranya. Antara aspek yang mempengaruhi kerohanian seseorang adalah apa yang ia makan, dengan siapa ia bergaul dan bagaimana perilaku panca inderanya, selain dari aspek ibadatnya secara khusus. Di dalam Minhaj Al-Abidin, Al-Ghazali menyatakan bahawa penjagaan panca indera seperti mata, telinga, lidah, hati dan perut merupakan bukti ketakwaan seseorang hamba kepada Tuhannya. Berkaitan dengan adab makan, Al-Ghazali menjadikan sebagai salah satu aspek penting yang mesti dijaga. Ini kerana apa yang dimakan dan cara makan akan membentuk hati dan jiwa, dapat menyalurkan kekuatan dan menjadi jalan atau wasilah kepada agama. Antara adab sebelum makan ketika sendirian menurut Al-Ghazali ialah memastikan makanannya halal dari segi bahan dan cara menyediakannya. Di sini Imam Al-Ghazali juga mengatakan bahawa adab makan adalah antara aspek yang penting, aspek etika yang penting. Ini kerana ianya dapat membentuk hati seseorang itu sama ada baik atau buruk. Maka kita perlulah memastikan apa yang kita makan itu adalah dari sumber yang halal. Kesimpulannya, religiosity atau penghayatan agama yang membawa maksud menghayati, mengamal dan melaksanakan agama secara menyeluruh
dalam semua aspek kehidupan dengan segala dimensi iaitu akidah, ibadah, akhlak dan syariah. Kerohanian merupakan aspek yang mendasari penghayatan agama, yang mana penghayatan dimensi akidah, ibadah, akhlak dan syariah ini kesemuanya memberi kesan kepada bahagian dalaman manusia. Sekian pembentangan daripada saya dan kawan saya. Saya harap sedikit ilmu daripada pembentangan tadi dapatlah kita sama-sama jadikannya sebagai pengajaran dalam hidup kita. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.